Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim wa bihair ya karim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada malam ini dalam sesi live Uncle. Okey, sebelum tu Uncle perkenalkan diri. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah atau lebih dikenali dengan Peguam Syar'i. Okey, yang beramal di negeri Sabah. Sebenarnya Uncle live pada malam ni adalah untuk membuat perkongsian ataupun share mengenai isu-isu perundangan syariah di negeri Sabah secara amnya, secara khasnya, dan secara amnya untuk kita share di seluruh Malaysia. Tak kisahlah warga Malaysia yang berada di dalam Malaysia ataupun di luar negara yang mahu mengetahui mengenai isu-isu syariah. Sebab kenapa Uncle wujudkan live ni adalah bagi rujukan followers Uncle yang selalu menghubungi Uncle untuk tanya apakah isu-isu syariah di mahkamah, untuk tanya sebab platform ni adalah platform percuma yang Uncle wujudkan supaya ramai followers Uncle yang kurang mampu, berkemampuan untuk bayar cas perkhidmatan, so boleh tanya dalam ni secara percuma. Okey, sebelum tu Uncle mau berkenalan dengan followers Uncle, sama ada yang ada di Facebook, di TikTok maupun di Bigo. Boleh perkenalkan diri, mungkin dari negeri mana, walaupun tak kasih tahu nama, dan macam mana suara Uncle, clear ke atau tidak. Okey. Okey, so sekarang kita ada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada untuk di Mahkamah Syariah. Okey, sebab Uncle mau explain kepada followers Uncle yang berada di Bigo. So this is the first untuk followers Uncle yang ada di Bigo. Okey, di FB, okey, boleh beritahu Uncle sama ada seorang Uncle clear daripada mana, okey, yang join di FB. So kita ada Minamin. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ada berurusan baru-baru ni pasal cerai. Tiada persetujuan. Okey. Apakah persoalan tuan macam tak clear? Oh, tersekat-sekat. Okey, cuba negeri lain komen dulu. Betulkah di negeri lain tersekat-sekat? Mau tanya bah, kalau saya tuntut muta'ah dari X. Okey, siapa yang mau tanya? Dari ex-husband, berapa sepatutnya dia bagi saya? Norvina Fiza. Okey, kita cerita pasal muta'ah. Sebenarnya, di dalam undang-undang belum ada lagi satu jadual berapa muta'ah yang perlu dikenakan kepada seorang ex-suami. Belum ada lagi satu jadual ke berapa kadar yang sesuai ke, tidak ada. Okey. Tapi kebiasaannya tuntutan muta'ah ni dia berdasarkan berapa lama nikah. Okey. Berapa lama kamu nikah? Berapa lama kahwin? Yang kedua, macam mana kamu punya kedudukan? Sama ada kamu ni dikenali ataupun tidak. Uncle bagi contoh. Seorang perempuan, muta'ahnya lebih mahal apabila dikenali. Contohnya macam anak ketua kampung, mungkin anak YB, mungkin anak menteri, mungkin anak selebriti yang dikenali. So, biasanya orang yang lebih dikenali ini, dia lebih mahal dia punya muta'ah. Sebab perceraian tu menyebabkan
malunya seorang wanita tu disebabkan berlakunya perceraian. Okey. Tapi nilai tinggi seorang bekas isteri tu dia mesti selaras ataupun dia mesti ngam dengan kemampuan si suami. Tak bolehlah kamu minta bekas suami ni beratus ribu. Kalau bekas suami kamu tu cuma kerani biasa. Faham ah? Tidak sesuai sebab apa? Dia punya taraf hidup tu. Sebab kamu nak tahu, muta'ah ni apa dia punya tujuan? Adalah sagu hati yang dibuat, yang dituntut oleh bekas isteri terhadap bekas suaminya disebabkan berlakunya perceraian itu disebabkan oleh si suami. Contoh, isteri minta fasah, betul. Perceraian tu isteri yang minta, tapi fasah tu disebabkan oleh si suami. Contoh, si suami ni kasih tinggal si bini bertahun-tahun tanpa kadar tanpa kabar berita, bukan kadar, kabar berita. Jadi si bini pun tak tahu dia ini lakinya ni masih lagi mau sama dia kah tidak. Akhir-akhir dia terus minta fasah di mahkamah syariah disebabkan suaminya ni tak pernah pun menghubungi si bini. Setahun sudah. Sebab dalam undang-undang, dalam enactment fasah tu, apabila seorang suami tidak menghubungi si isteri selama setahun ataupun tidak berlakunya kelamin selama setahun ataupun tidak memberi nafkah 3 kali. 3 kali ni setahun tu ada 12 bulan, maksudnya sudah 12 kali. So, fakta-fakta yang tersebut ni merupakan alasan untuk cerai fasah. So, berlakulah cerai fasah. Sebab tuntutan tu dibuat oleh seorang isteri disebabkan oleh perlakuan pasangan dia, suami dia lah. Jadi banyak orang yang terkeliru ni dari segi tuntutan muta'ah. Dia cakap, "Uncle, saya mohon fasah. So, saya ni tidak layak untuk tuntut muta'ah." Siapa bilang? Selagi mana perceraian tu disebabkan oleh si suami, maka kamu layak tuntut muta'ah. Ada satu lagi yang boleh yang menyebabkan kamu tidak boleh tuntut muta'ah. Tuntutan fasah kamu disebabkan oleh kemiskinan si suami, kefakiran si suami. Macam mana contohnya? Suami ni tidak pernah bagi nafkah. Bila dibuat tuntutan fasah, suami ni terlampau miskin. Gajinya mangkali baru 1,000. Jadi oleh kerana gajinya 1,000, dalam perkahwinan sampai bercerai, dia tidak pernah bagi nafkah isteri. Sebab miskin. Okey, jadi dalam situasi ini, perceraian yang berlaku disebabkan oleh kepapaan. Orang Sabah cakap terlampau karing, terlampau miskin juga si laki ini. Dengan ini, kamu tidak layak tuntut muta'ah. Sebab cerai pun pasal miskin. Jadi dalam keadaan ini, seorang isteri itu tidak layak ataupun tidak patut untuk buat tuntutan muta'ah terhadap bekas suaminya yang papa kedana. Yang itu iya, tidak perlu buat tuntutan muta'ah. Tapi, Uncle bagilah satu contoh. Sebab ni ada dalam jurnal kes. Jurnal kes ni mana-mana kes-kes terdahulu yang telah dibukukan menjadi bahan rujukan kepada kehakiman ataupun peguam-peguam lah. Di mana dalam jurnal setakat ini kes muta'ah tertinggi adalah tuntutan bagi seorang mungkin kamu kenal anda silap uncle adiknya ni kah? Adik dia merupakan artis terkenal Malaysia, Sheila Majid. Kenal kan? Kakak dia pernah berkahwin dengan seorang anak menteri di Sarawak. Okay? So dia anda silap uncle Mahmud ke apa? Ketua Menteri Sarawak atau TYT Sarawak. Dia kahwin anak tu.
isteri ni lah orang kaya lah. So dia ni pun selebriti lah, adik dia pun selebriti kan. So dia buat tuntutan muta'ah sebanyak 10 juta di mahkamah dan mahkamah telah meluluskan 3 juta ringgit. Setakat ni dalam jurnal kes termahal tuntutan muta'ah ni lah yang melibatkan selebriti dengan pasangannya golongan korporat lah. So ini uncle hanya beritahu, kamu boleh cek di internet, mungkin boleh Google kadar muta'ah yang melibatkan anak bekas menteri Sarawak silap uncle, kamu boleh cek lah. So boleh baca tu. Itulah tuntutan yang tertinggi setakat uncle tahu yang wujud dalam jurnal kes. Okay. Jurnal kes ni maksudnya kes-kes yang telah dibukukan menjadi bahan rujukan kepada pengamal-pengamal perundangan syariah. Okay. Alright, kita berkenalan dulu kepada Vel Love. Assalamualaikum. Salam dari Penampang. Thank you Vel Love. Join uncle malam ni. Okay, so kalau ada persoalan boleh type apa persoalan syariah kamu. So Andy, Assalamualaikum uncle, apa kabar? Alhamdulillah. Ini tidak dapat lah uncle, terus terang. Sebab masa PKP ni ada 3 kes sahaja yang boleh diteruskan dalam mood PCLM persetujuan dan cerai persetujuan. So kalau kamu insist juga untuk bercerai, suami atau isteri mungkin boleh filekan cerai biasa. Atau pertanyaan saya tadi, bolehkah nanti lain kali saya tanya balik? Boleh. Suara uncle tersekat-sekat. Okey, tolong komen. Di Facebook, tolong komen macam mana suara uncle, clear ke tidak? Okey, kita ada NQI, Naki macam mana sebut ni. Waalaikumsalam. Uncle saya tidak puas hati. Norvina Fiza. Okey. Okey, clear uncle. Okey, Facebook clear. Cuba TikTok komen dulu suara uncle. Sebelum uncle panjang-panjang cerita, rupanya anda dengar. Okey, Facebook clear. Assalamualaikum. Line tak clear. Nak tonton live uncle lah. Live. Okey, line tidak clear. Okey, Facebook clear. TikTok kurang clear. Bigo macam mana? Setakat ni belum ada question. Okey, it's okay. Sekat-sekat. Wassalamualaikum uncle. Line clear. Okey. Kita ada Sapireska. Line clear daripada mana? Okey. Ada yang cakap tak clear. Okey, uncle mau terima komen dulu daripada TikTok. Tolong kasih tahu clear ke tidak. Testing 1 2 3. Yang kali uncle mau minum dulu ni kan. Bismillah. Okey. Clear. Testing. Suara uncle macam mana? Clear ke tidak? Okey, di Wigo kalau ada soalan boleh beritahu uncle apa soalan. Okey. Okey, clear. Facebook clear. Okey, alhamdulillah clear. Kita sambung balik. Okey, mana yang tadi tanya pasal muta'ah tu, okey? Begini. First, muta'ah kita kena faham. Apa tu muta'ah? Jangan pula ada fikir kahwin muta'ah. Dulu kan kita famous digemparkan dengan nikah muta'ah. Itu lain lah. Yang famous di Singapura kah? Uncle dah silap uncle. Kahwin kontrak. Itu lain. Dalam undang-undang muta'ah ni kita panggil tuntutan muta'ah. Disebabkan oleh berlakunya perceraian. Itu namanya muta'ah. Sagu hati. Bekas bini dapat daripada bekas laki. Kenapa dapat sagu hati? Sebab bercerai. Sebab kenapa ada sagu hati? Tiada orang mau di dunia ni nikah mau bercerai. Nada. Semua orang mengimpikan apabila nikah dia mau biar sampai ke anak cucu. Paling senang bahasa istilah orang sekarang. Bila orang kahwin, moga bahagia til jannah. Macam itulah. Maksudnya, orang mau ni kalau nikah biar bahagia sampai pejam mata. Itu impian, itu doa. Tetapi, bukan semua orang dapat kebahagiaan ataupun dapat
maintain perkahwinan hingga meninggal. Ada yang tengah-tengah, kadang-kadang awal-awal pun sudah berlaku berantakan, berlaku perselisihan, sehingga jadinya perceraian. So, disebabkan berlakunya perceraian yang tidak diingini ini, maka si suami ini perlu memberi muta'ah disebabkan berlakunya perceraian untuk bagi peluang si isteri ini memulakan hidup baru. Bukan senang bagi seorang isteri memulakan hidup baru setelah berlakunya perceraian. Okey? Sebab itu ada di dalam undang-undang membenarkan seorang bekas isteri membuat tuntutan muta'ah. Apa tu muta'ah? Sagu hati. Kenapa sagu hati? Sebab berlakunya perceraian. Daripada siapa puncanya? Sebab si suami lah. Kalau perceraian tu disebabkan oleh isteri, bolehkah tuntut muta'ah? Jawapannya tidak. Contohnya macam mana? Si isteri minta cerai huluk. Sebab kenapa? Dia ada hati dengan orang lain, dia sudah tiada hati sama suami dia. Tanpa alasan yang kukuh. Maksudnya, ialah kadang-kadang pasal hati ini, dia boleh swing dia punya hati, tiada sama suami, tapi ada sama orang lain. So, dia sanggup bayar, okey, aku sanggup bayar kau sekian-sekian jumlah, kau cerai aku. So, yang ini maksudnya cerai huluk lah atau tebus talak. Adakah golongan isteri yang cerai huluk ni dia boleh tuntut muta'ah? Tidak boleh. Sebab perceraian tu berpunca daripada dia. Satu lagi. Contohnya perceraian ni. Si isteri telah maka cerai tidak jadi. Tiada juga. Sebab hak lafaz cerai di tangan suami. Dan hak untuk bercerai pun ada di tangan isteri melalui kuasa hakim. Jadi, bagi orang di luar sana, jangan salah faham. For suami, kita tidak boleh menghalang perceraian melalui egonya kita, cakap kita tidak mau. Tidak dapat, tetap cerai. Kalau kamu mau mengelak perceraian, jawapan dia bukan ego, tapi pujuk. Pujuklah si bini, macam mana kamu pujuk dulu sampai boleh kahwin. So, kamu boleh elak perceraian bila kamu cuba memulihkan dengan cara lembut. Cara kasar memang out. Tak payahlah tembirang, mau kasih pecah lah isi rumah, mau apa lagi. Mau kasih hancur lah ni, mau kasih patah lah kunun tangan bini. Kalau mau bercerai, tiada. Benda ni hanya macam meludah ke langit. Macam mana meludah ke langit? Kamu ludah pergi langit, kena muka sendiri. Jadi, kalaulah mau buat kes perceraian ke tuntutan apa-apa di mahkamah, tuntutlah sebab Uncle tengok FB macam clear. TikTok ni punya line macam tak bagus. Okay. So, tak apa. Kita teruskan. Sangkut-sangkut. Oh, TikTok malam ni tak bagus lah line. Why ya? Mungkin Uncle punya wifi tak berapa bagus kali. Alright. So, okay. Bagi Uncle punya follower di TikTok, mungkin kamu boleh cari alternatif dengan pergi ke live FB Uncle. Sama juga, Sufian Ismail lah. Page Sufian Ismail. Di sana ada bagus sikit. So, maksudnya line di rumah Uncle ni tak berapa bagus lah. Tapi FB okay pula. Assalamualaikum, selamat malam tuan. Hadir dengan share. Thank you Bonda Sofia. Assalamualaikum Uncle Rosmina. Waalaikumsalam. Okey, teruskan dengan persoalan Bonda ataupun Puan Rosmira. Hadir TikTok. Nah, Jamila pun sudah di FB sebab di sini ada stable sikit. Okey, di TikTok masih lagi orang komen sangkut-sangkut. Uncle minta maaf. Uncle tak tahu mau buat macam mana lagi ya sebab FB okey pula. Bigo pun macam okey ni. Alright. Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk ni? Norlia. Puan Norlia, Uncle punya suara clear kah di TikTok tempat kamu? Sebab ramai yang followers lain beritahu suara kurang clear, sangkut-sangkut.
Okey, Andapa. Teruskan dengan persoalan bagi followers Uncle yang ingin bertanya. Okey, Uncle teringat satu persoalan yang kena tanya sama Uncle mengenai isu nasab anak. Paling senang mau faham isu bin binti ni. Okey. Ada yang tanya Uncle pasal isu bin atau binti. Kan bapa kandung lah, bapa biologi lah. Mau cakap bapa kandung dari segi bahasa adalah bapa yang dibinkan. So, bapa yang tak dibinkan ni, mau cakap bapa kandung, ndak ngam. Dia, kalau kami dari perundangan tu, kami istilahkan dia bapa biologi. Sebab ada connection biologi, tapi tidak dinasabkan. So, mana-mana bapa yang tidak dinasabkan ni, mau panggil bapa kandung ni susah. Sebab apa? Dia bapa yang tidak sah taraf. Anak tidak sah taraf. So, bapa pun dah sah taraf lah untuk anak tu kan. Jadi maksudnya, mana-mana anak yang tidak dinasabkan, tidak berbinkan. Kalau paling senang di Malaysia ni, dia yang tidak dibinkan ni, dia ada sebab. Sebab yang pertama adalah di mana anak tu tidak cukup 6 bulan. Dia punya, apa nama dia ni? Dia punya tempoh kandungan selepas bernikah. Dia ndak kisahlah kamu mau bagi alasan kamu ni terberanak awal kah apakah. Kalau ndak cukup 6 bulan komariah daripada tarikh nikah kamu, maka anak tu akan tidak dibinkan atau dibintikan dengan bapa kandung dia. Ada orang tanya Uncle lagi, macam mana 6 bulan komariah ni Uncle? 180 hari. Betul tak? Yalah. 180 days. Okey, itu melalui undang-undang lah. 180 hari. Tidak cukup kandungan kamu 180 hari, maka anak tu tidak layak untuk dibin atau dibintikan dengan bapa kandung selepas berlakunya pernikahan. Okey. So ada orang tanya Uncle, banyak juga Uncle handle case anak tu boleh dibin atau dibintikan semula. Ada. Dia ada sebab. Kenapa? Sebab perkahwinan dorang ni pernah berlaku perkahwinan yang awal. Selalunya nikah kampung. Sudah nikah kampung, baru dorang nikah yang berdaftar. Ada orang dia tak tahu pun dia nikah kampung. Rupanya nikah yang dorang nikah tu tidak bertauliah. Jadi dorang terpaksa nikah lagi semula. Setelah dorang ketahui imam yang dorang nikah ni rupanya nak bertauliah, sebab diminta sijil nikah setahun tak pandai dapat. Rupa-rupanya imam ni tidak tauliah. Dorang terpaksa nikah lagi semula. So apabila nikah lagi semula, waktu tu dorang sudah ada anak. Jadi first layer, oleh kerana anak dorang ni lahir dalam keadaan dorang tiada sijil nikah, maka anak tu pertama terpaksa dibinkan atau dibintikan dengan Abdullah. Tapi apabila setelah dibuat pengesahan nikah yang terdahulu, masa yang dorang buat nikah, yang dorang dah tahu dorang imam kampung tu, maka anak ni boleh dibin atau dibintikan semula. Sebab kategori anak ni dia merupakan anak syubhah, wati syubhah. Di mana lahirnya anak ni dalam keadaan perkahwinan. So anak tu dikategorikan sebagai wati syubhah. Still berlaku pernikahan, cuma pernikahan itu tidak sah. Okey? So itu berbeza dengan orang yang termengandung, lepas tu kandungan orang ni bernikah. First nikah, first. Tiada nikah. Lepas tu anak ni dah cukup 6 bulan komariah. Jadi dalam konteks ini, banyak yang tanya Uncle macam mana mau kasih bin atau binti. Tiada jalan lain, tiadalah. Terpaksa kalau ada bin binti pun bin binti Abdullah. Ataupun kadang-kadang JPN untuk tutup malu anak tu dorang dah kasih bin lah.
Kalau macam nama Hans Isaac, dia tulis Hans Isaac saja, tiada bin dia. Ada yang sekarang nih, kadang-kadang dia ikut bos juga tuh. Kalau bos cakap mesti bin atau binti Abdullah, kena bagilah bin atau binti Abdullah. Sebab ada uncle punya case, uncle nampak ada anak yang tidak berbin, ada anak yang dia tetap juga kasih bin atau binti Abdullah. Okay. Muhammad Fitri, Uncle K, thank you Fit. Fit, coba cek dekat TikTok suara Uncle clear ke tidak? Sebab ramai yang komen sangkut-sangkut nih di TikTok. Tuan, kalau ibu tidak bekerja, bolehkah ibu nuntut hak jagaan anak? Okey. Soalan ni paling banyak sekali kena tanya Uncle. Okey, di dalam tuntutan hak jagaan anak ataupun lebih dikenali dengan hadanah. Dalam hadanah, hak penjagaan anak, seorang ibu tu tidak wajibkan untuk bekerja, untuk ada pendapatan. Kenapa? Sebab dalam undang-undang, nafkah ditanggung oleh bapa kandung, bukan ibu kandung. So, walaupun seorang ibu tu tidak bekerja, maka dia masih layak untuk buat tuntutan hak jagaan anak ataupun hadanah. Faham yang siapa tanya ni? Pika Samsudin, 37. Okey Pika, faham Walaupun ibu ataupun isteri tu tidak bekerja, dia masih boleh dapat hak jagaan anak. So don't worry. Suami keluar rumah, angkat semua barang-barang, dia pun sepatah pun tak beritahu saya, Uncle. Okey. Begitulah perangai kalau sudah bergaduh. Uncle pun no comment. Orang bergaduh ni macam-macam perangai. Ada yang angkat barang terus jalan, ada yang mengamuk kasih hancur rumah. Itu benda yang Uncle pernah dengar. Okey. Assalamualaikum. Tuan, nak tanya, kalau lafaz cerai luar mahkamah, adakah akan didenda atau tidak? Terima kasih. Jawapannya akan didenda kepada si pelafaz. Ramai ni isteri-isteri tanya. Dia cakap, Uncle, bini kena denda kah? Tidak. Yang kena denda cuma si suami. Sebab suami yang lafaz cerai. Isteri tidak kena. Okey, dia memang didenda. Berapa maksimum denda? RM1,000 sebab lafaz cerai luar mahkamah. Apa lagi denda dia, Uncle? Lambat daftar kes, iaitu lambat daftar pasal lafaz cerai itu. Macam mana punya lambat? Limpas 7 hari. RM1,000 lagi. So, maksimum RM2,000. Alright. Kita ada Norlia. Kalau saya yang filekan dulu, adakah saya berhak duit muta'ah dan tunggakan nafkah? Filekan dulu apa? Cerai. Dia bukan kira siapa yang filekan cerai. Okey, Puan Norlia. Kalau saya filekan dulu, apa yang filekan? Cerai ke apa maksudnya ni? Adakah saya berhak untuk tuntut muta'ah dan tunggakan nafkah? Berhak. Kalau perceraian itu, ini kalau muta'ah, berpunca daripada si suami. Suami saya sudah 3 bulan tidak bagi nafkah. Sekarang kami decide untuk berpisah. Kalau saya yang filekan dulu. Okey. Dalam muta'ah kita tengok. Kenapa si suami ini tidak bagi nafkah? Kalau si suami tidak bagi nafkah isteri itu pasal miskin. So kamu tidak layaklah untuk tuntut muta'ah. Tapi tunggakan nafkah tu layaklah. Tapi kalau dia ni memang perangai kedekut, yang tidak bertanggungjawab, padahal gajinya orang kerajaan mampu bagi nafkah isteri tapi tidak mau bagi, yang itu boleh kamu tuntut muta'ah. Okey, Puan Norlia? Suara clear, Terengganu. Oi, orang Ganu. Ini mau minta keropok lekor losong nih kalau macam gini. Okey, Puan Norlia dari Terengganu. Waalaikumsalam. So clear, Puan Norlia, pasal muta'ah tu. Dia nak kisah pas nikah tu, tiada lah orang cakap muncung-muncung muka kan. Persetujuan si anak. Okey? Tuan nak tanya, kalau nak kahwin, persetujuan anak penting kah? Yang mau kahwin ni kamu ke anak?
Kalau anak mau kawin, baguslah dengan persetujuan dia, jangan kasih kawin-kawin saja. Kan? Takut nanti lepas kawin bercerai juga. Kalau anak yang mau kawin lah, tapi kalau puan yang mau berkahwin, Puan Asnawati, tidak masalah. Kamu jalan nikah, bukan perlu persetujuan si anak dari segi undang-undang. Tapi orang cakap kalau mau kawin ini kan ambil hati lah. Gitulah kan. Putus-putus masih di mana nih? Di TikTok. Sangkut uncle, sangkut. Aduh. Oke. Oke, bagi uncle punya follower di TikTok, kamu beralih kepada Facebook lah. Facebook macam clear. Lain tidak bagus sudah. Alamak, Facebook pun sama. Saya dari TikTok pindah FB. Hahaha. Alamak. Kalau istri, oke, kita ada persoalan. Kalau istri mendesak untuk berpisah, jika suami melafazkan di luar mahkamah, adakah suami kena denda juga? Yes. Dia macam gini, kalau orang Sabah cakap, kita tidak ada istilah bini suruh kan tak suruh, sebab itu hak suami. Kalau dia lafaz cerai, walaupun dalam keadaan tertekan, disuruh oleh suami, maka si suami masih juga akan didenda. Disebabkan telah melakukan lafaz cerai di luar mahkamah. Paham ah? Kalau orang dulu-dulu cakap macam gini, kau kalau kena suruh makan tai, kau makan lah tuh. Kalau kena suruh-suruh yang jahat pun kau ikut. Begitulah tuh, kalau istilah orang Sabah lah. Negeri lain angkel nggak tahu. So, benda tidak ada cerita, aku kena suruh. Jadi, benda begini, siapa yang lakukan, dia kena responsible lah. Nggak kisahlah dia tu buat lafaz tu disebabkan oleh pengaruh mana-mana ataupun atas permintaan mana-mana. Sebab yang melakukan tu tetap dikira. Asal suami yang buat. Oke. Saya dari TikTok pindah ke FB. Oke. Oke, kita teruskan juga walaupun tersangkut-sangkut di TikTok masih istri tuntut cerai persetujuan bersama. Oke, Puan apa namanya nih? Puan Nurul Husin, istri tuntut cerai persetujuan bersama. Apa persoalan dia tuh? Sayang official, hartas pencarian, contoh rumah atau kereta, hutang boleh tuntut ke? Oke. Hartas pencarian, contoh rumah atau kereta, memang kamu boleh buat tuntutan. Tapi pastikan yang kamu anggap harta tu dia bukan hutang. Maksudnya begini, walaupun rumah tu dibeli secara berhutang bank, tapi janganlah baki. Contoh macam ini, rumah baru beli tahun ini. Lepas tu kamu bercerai, kamu mau buat tuntutan hartas pencarian terhadap rumah. Sekali cek, rumah ni bukannya harta, tapi hutang. Baki lagi, kalau dijual pada market price, dengan hutang yang ada, dia masih baki. Yang itu bukan harta, yang itu hutang pencarian. So, be careful dalam tuntutan. So, uncle sarankan, kamu tuntutlah semasa harta itu mempunyai nilai. Sama juga dengan kereta. Tuntutlah ketika harta tersebut mempunyai nilai. Contohnya selepas 5 tahun barulah ada value. Waktu itulah buat tuntutan. Sebab kita tidak ada pun due date untuk buat tuntutan. Oke? Oke, apa Uncle tunggu soalan? Bank. Bila dikalkulat bank, kamu ada termasuk hutang interest ada 400.000. Selepas 6 tahun kemudian, rumah kamu tuh ada nilai semasa 500.000. Oke, so 500.000 ditolak dengan loan 400.000, ada baki 100.000. So 100.000 itu adalah harta sepencarian. Boleh buat tuntutan di mahkamah. Oke? Nurul Husin, keadaan penceraian macam yang tak ada edah. Boleh jelaskan? Yang tiada edah sudah nih, contohnya PCLM lah.
Contohnya kamu nih pernah dilafaz cerai tahun lepas. Sebenarnya bukan tiada edah, ada edah terlepas. Maksudnya sudah limpas. Mana ada cerai yang tidak ada edah? Cerai yang tiada edah nih tidak ada, semua ada edah. Walaupun talak 3. So edah tuh untuk pastikan sebenarnya. Contoh macam ini. Seorang istri yang bercerai secara talak bain memang tidak boleh rujuk. Okey? Contohnya fasal lah sama taklik. Dia tidak boleh rujuk. Walaupun dalam edah. Tetapi istri itu kena beredah. Untuk pastikan janinnya bersih daripada kandungan. Si istri pun tidak boleh nikah. Si suami pun tidak boleh nikah dalam tempoh edah. Okey? So maksudnya tidak ada cerita yang tiada tempoh edah. Semua ada tempoh edah. Okey. Dengan alasan saya tiada anak, rumah tangga bertahan hanya 4 bulan. Dia menikah lain lepas seminggu nikah dengan saya. Wish, hebat. Nikah kampung kah, nikah berdaftar? Sebab kalau nikah berdaftar, dia kena buat permohonan poligami. Bukan semudah itu. Uncle assume kau punya suami ni nikah kampung ni kali. Bukan nikah berdaftar. Okey. Saya diceraikan melalui voice WhatsApp lafaz yang diberi lebih satu kali bilang. Okey. So, mana-mana lafaz cerai, nak kisahlah melalui voice message atau WhatsApp atau email atau teks, SMS, perlu buat pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Jangan dulu anggap kamu sudah bercerai. Dia kena ada pengesahan di hadapan hakim. Okey? Puan Hazlin, 757. Okey? Mana-mana lafaz cerai luar mahkamah. Okey, Puan Eta Rosa. Suami bagi duit tapi dia tidak beli barang rumah. Waduh, maka duit itu cukup-cukup jelah beli barang masak. Tiada balance. Adakah itu dikira nafkah zahir? Begini. Sebenarnya nafkah istri zahir ni, nafkah zahir istri ni adalah duit keperluan pribadi istri. Bukan beli barang dapur. So, kalau kamu dapat duit, kamu terpaksa beli barang dapur, kamu boleh maklum di mahkamah, kamu tidak dibagi duit nafkah istri. Duit yang kena bagi itu untuk beli barang dapur, untuk perut laki kau juga, untuk perut anak-anak dan perut kamu. So, kalau pengalaman uncle handle case macam gini, walaupun diberi duit, tapi uncle tidak cakap tu nafkah istri. Itu hanya belanja dapur keluarga. Alasan dia, uncle bagilah alasan. So, benda ni dia kena tengok macam mana campinnya peguam tu handle case. Kalau uncle tidak anggap tu nafkah istri. Sebab nafkah istri ini adalah perbelanjaan pribadi si istri. Bukan untuk belanja beli beras. Okey? Faham ah? Encik Eta Rosa? Asnida, uncle, berapa total saman PCLM termasuk saman lewat daftar PCLM? Maksimum 2,000. 1,000 lafaz cerai luar mahkamah, 1,000 lambat daftar. Maksimum sebab biasanya pendakwa syariah dia hakim biasanya bukan kadang-kadang bagi maksimum. Masa didakwa nanti tu bolehlah kamu minta pengurangan. Okey, cuma yang uncle sebut ni maksimum. Sebab dalam mahkamah ni denda tu ada maksimum, ada minimum. Minimum uncle tak tahulah berapa, ikut macam mana budi bicara seorang hakim. Okey. Soalan seterusnya. Baby Jamaiz. Baby Jamal bani.
Jadi bekas madu saya mengandung dan saya, awalnya dia mengandung, seminggu sudah mengandung. Dan saya keguguran, so saya tidak layak. Tidak layak apa? Daftar. Loh, dua-dua nikah kampung. Inilah kesan nikah tidak berdaftar. Okey. Apakah jadi talak saya tu bukan satu? Okey. Perlu hakim yang putuskan, Puan Hazlin. Sama ada talak satu ataupun talak lebih daripada talak satu. Okey, begini Puan. Puan Baby, Bu Baby Jamal, di dalam pengesahan perkahwinan, dia tidak kisah kau ni mengandung, gugur atau apa. Jika berlaku pernikahan, kamu boleh buat pengesahan. Walaupun suami nak mau buat, isteri boleh buat. Dalam membuat pengesahan nikah, tidak wajib dua-dua. Kalau lelaki tu tidak mau, si isteri pun boleh buat pengesahan. Adakah mau siapa mengandung yang saja layak daftar? Tidak. Kamu pun layak daftar. Tapi sebelum daftar, kena buat pengesahan. Sama ada nikah kamu yang kamu buat nikah tidak berdaftar tu, nikah kampung tu, sah ataupun tidak. Faham Puan? Baby Jamal, tolonglah elak daripada nikah kampung. Inilah dia punya natijah. Dia punya kesan. Okey, tiada sijil nikah. Pemalsuan dokumen untuk bini kedua. Okey. Pihak pejabat agama KIV kan dokumen dia sebab dia buat pemalsuan dokumen dan nikah tanpa setuju saya. Okey. Faham? Gigi Najina dah sampai perlantikan hakam. Jika suami masih tak nak lepaskan, proses akan ambil masa lama lagi ke untuk selesai? Normally, proses hakam ni 6 bulan lah. Okay? Maksimum dia 6 bulan. So, biasanya dalam masa 6 bulan, jika tiada penyelesaian, pihak hakam akan memutuskan cerai talak bain. Okey, siapa ni? Gigi Najeha. Cuma dalam masalah pandemik ni, susah juga mau kira 6 bulan kan, sebab mahkamah tutup. Jadi kena rujuk pihak mahkamah di mana kamu filekan hakam. Assalamualaikum, Uncle. Waalaikumsalam. Selamat malam. Siapa yang bagi salam, Uncle? Selagi kamu ada sijil nikah, anak tu anak sah taraf, bab dapat, confirm dapat. Sebab di dalam mahkamah syariah, bila kamu buat tuntutan nafkah anak, tidak kisahlah kembar satu, kembar dua kah, kembar tiga kah, kembar empat kah, janji dia anak sah taraf, layak untuk tuntut nafkah anak. Maka memang dari segi psikologinya kamu dapat. Sebab pertikaian di mahkamah ni bukan pasal dapat tidak dapat, tetapi berapakah jumlah yang sepatutnya dibayar oleh si bapa ataupun bekas suami. So, maksudnya menang tu memang menang. Dari segi asal kamu buat tuntutan di mahkamah syariah. Kalau kamu tuntut main mulut, saya main telefon laki, confirm dah dapat lah kalau dia nak mau kasih. Cuma, di mahkamah pertikaian dia bukan pasal dapat tidak dapat nih. Dalam nafkah anak nih, pertikaiannya berapa jumlah yang sepatutnya. So, kalau kamu perhatikan, menang lah sudah. Yang tidak menang nih jumlah. Berapa tuntutan kamu? Kalau tuntutan kamu masuk akal, bersesuaian dengan kemampuan suami, maka dapatlah kamu. Faham, Miss Wati? Soalan kamu ni kadang-kadang Uncle susah mau faham. Baby Jamal, nikah saya dah sah. Semua dia dah ceraikan saya. Sekarang edah dan mutah tak dibayar oleh... Boleh tuntut ke? Boleh. Tuntutlah di mahkamah syariah. Make sure kamu ada sijil nikah dan ada perintah cerai, baru boleh buat tuntutan muta'ah.
Jangan juga kamu cakap nikah kampung, lepas tu mau buat tuntut muta'ah. Memang dah boleh lah. Okey, Puan? Puan siapa tu tadi? Ada Jamal di belakang tu. Faham baby Jamal? So, kita ada Hazlin. Uncle, tolong ulang semula jawapan tadi sangkut-sangkut tidak dengar. Alamak. Ada semua ada. Okey, kalau ada semua ada, boleh buat tuntutan di mahkamah. Nikah kampung bini kedua dia. Oh, itu confirm tidak dapat buat tuntutan apa-apa lah. Uncle, PCLM saya sudah tergantung 1 tahun. Adakah sah talak suami jika belum daftar di mahkamah? Mana sah? Mesti daftar. Mesti hakim yang putuskan. Sama ada PCLM tu, lafaz cerai dia yang dulu tu, sah ataupun tidak. Kita anda boleh andaikan dia ada lafaz cerai terus sah. Sebab dia begini, sahnya satu pernikahan tu bila kamu ada sijil nikah. Sahnya satu perceraian tu bila ada perintah cerai. Jadi kalau belum ada perintah, maka perceraian kamu belum sah. Jadi Puan Asnidah, kamu kena pastikan mahkamah putuskan sehingga keluar perintah mahkamah mengenai cerai tersebut. Faham Puan Asnidah? Selagi mahkamah tidak putuskan dan ada perintah, maka belum. Kita ada Saziyah Nordin. Assalamualaikum, saya mau tanya. Fail cerai dengan suami. Suami saya sekarang di penjara. Sudah 1 tahun 4 bulan. Kamu boleh teruskan apa? Perceraian ini bukan satu pihak, dua pihak. Mahkamah. Okey. So, dalam kes tersebut, walaupun suami di penjara, untuk pandemik ni nak boleh jalan lah, Actually, kalau ada persetujuan, boleh. Okay. So, ada complicated sikit lah kalau di penjara. Sebab dia melibatkan online, GM, Google Meet kan. So, kamu boleh tanya status Puan. Puan siapa tu? Puan Saziyah Nordin. Okay. Sebab dalam tuntutan atau permohonan di mahkamah ni, dia ada, mesti ada dokumen tu dua pihak. Okey, kita ada Umi Sofia Nara. Nak tanya Uncle, saya kahwin 8 bulan 8, kandungan usia 6 bulan. Dia begini. Contoh nikah bulan 1. Anak lahir bulan 7. Itu sah taraf lah. Sebab daripada nikah sampai anak tu lahir cukup 6 bulan. Uncle bagi contoh. Tapi contoh kamu ni, nikah, nak tanya Uncle, saya nikah bulan 8. Kandungan usia 6 bulan dan saya bersalin 10. 2 bulan saja. Daripada tarikh nikah sampai lahir 2 bulan. Confirm tak sah taraf lah. Okey. Tapi jangan sedih. Okey. Jangan sedih. Yang penting husband kamu bertanggungjawab. Okey. Tak payah. Nanti boleh PM Uncle macam mana cara dia lah. Okey. Alright. So, Uncle boleh maklum anak tu tidak sah taraf. Melainkan kamu ada cerita nikah lagi sebelum tu. Okey, yang nikah tidak berdaftar. Lagging Uncle, line tidak bagus. Tidak dengar jawapan Uncle. Aduh. Lagging lagi. Okey, tak apa. So, kita akan repeat balik kita punya live ni pada hari Rabu. So, besok cuti. So, Uncle pun cuti lah. Okey, cuti umum kan. Adakah anak? Okey, bagus. Line tidak bagus. Tak dengar jawapan Uncle tadi. Okey. So, okey. Uncle rasa cukuplah sampai ini. Sekarang ni, kita punya live. Sebab line pun tak berapa bagus. So, kita tamatkanlah sesi live kita. Kita sambung balik nanti hari Rabu. Okey? So, thank you for join Uncle. Siapa yang bagi Uncle apa tu gula-gula apa thank you dalam TikTok. Okay. Jadi, kita sambung kita punya sharing mengenai isu syariah ni pada hari Rabu malam.
Harap-harap Rabu malam kita punya line tuh bagus lah kan. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.